Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk solat berjemaah dan juga menyambung kuliah ataupun kelas tajwid kita. Walaupun kita semua sudah pun mahir tajwid, dah lama. Tajwid ini bukan baru ngaji dah lama. Tapi proses ulangan supaya kita kejaklah kepada uh, kita tahu sikit-sikit, kita tambah sedikit banyak insya-Allah. Jadi kelas kita ni banyak tu hukum lima kita, hukum lima tu kita masuk Nabi dah masuk 4. Maknanya yang kelima dah minggu ni. Cuma sebelum tu kita ulas semula hukum yang sebelum ni iaitu idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Idgham maknanya masuk. Ma'al ghunnah, ma'a berserta ghunnah dengung, masuk dan ada dengung. Huruf dia ingat lagi huruf dia. Huruf ya ke waw mim nun. Hukum nun mati tak ada lagi dah. Maknanya nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf ni, jadi nama hukum dia idgham ma'al ghunnah, masuk berserta dengan dengung. Cuma kita bagi dua dah minggu lepas dah. Ya dengan waw ni ditanda dalam Al-Quran tak ada sadu, tak ada tasydid. Sedangkan mim dengan nun kalau hukum idgham ma'al ghunnah ada sabdu ataupun tasydid. Beza situ. Cara baca pun beza. Tak nampak lah tulis gini ke tak? Tak nampak ni. Kita tengok contoh ya. Okey, kita tengok baca dulu pertama surah ni Al-Baqarah ayat 18 hingga 23. Tengok 18. Okey, dia bermula dengan summa, betul tak? Maknanya muka surat 4 lah kalau kita buka ayat tu, muka surat 4. Ayat yang kedua lah di muka surat tu, iaitu ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Okey, ayat tu jumpa dah. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan mana? Ya ataupun wa ataupun mim ataupun nun. Ada tak? Ada. Okey, kita boleh ulur sikit lagi. Sebelum ni kita belajar tajuk iqlab. Iqlab cara paling mudah kita nak kenal iaitu ditanda dengan mim. Di atas nun ataupun mim tu ganti salah satu baris tanwin. Cuba tak? Nak mula sekali betul tak? Sumwa bukmun. Sumwa bukmun. Mambu. Maknanya situ tanwin baris depan dua asalnya. Asal dia baris depan dua. Asal dia baris depan dua gini. Jadi dia buat satu tanda diganti dengan mim. Menunjukkan situ ada hukum iqlab. Sebab selepas dia ada huruf ba. Bukmun dah. Okay. Ayat yang kedua. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والله محيط بالكافرين. Okey, ayat ke-19 ni, cuba kita cari dulu hukum idgham ma'al ghunnah, iaitu nun mati atau tanwin temu dengan salah satu daripada empat ni. Ada tak? Betul. Okey, mula-mula sekali, au kasayyibim mi. Bim mi. Bin tu dia berapa panggil? Tanwin. Bin, tanwin, dan ditanda terhama ya. Sebab menunjukkan dia bukan izhar. Ingat lagi tak? Jumpa dengan mi. Minas sama. Okey, kita sama-sama perhati dari segi tanda, sebab tanda ni penting juga sebenarnya. Cuma kita je tak perhati, tak? Tengok bin dengan jumpa dengan mim. Mim tu ada tanda sabdu ke tak ada tanda sabdu? Cuba perhati, ada tak? Okey, ada. Ditanda dengan sabdu sini. Kita sebut dah minggu lepas ni idgham kamil dengan naqis. Maknanya mim dengan nun, kalau tanwin temu mim ataupun temu dengan nun pun ada tanda sabdu juga. Sebab kita masuk tu au kasayyibim, kita rapat au kasayyibim. Bukan kita baca gini, bukan kita renggai dulu. Biasa kalau macam ikhfa, kita tak rapat lagi, masa kita terkejap lagi. Kita dengar dulu baru kita sebut huruf tu. Tapi hak ni masuk terus dan dengar di atas tu. Au kasayyibim, au kasayyibim, rapat selalu. Tak asalnya au kasayyibim, baru rapat. Okey kita. Maknanya mim dengan nun kalau hukum idgham ma'al ghunnah kena masuk tu. Sebab tu ditanda sabdu. Seolah-olah ni tanwin ni dia nun mati tu tak? Ingat lagi tak? Ni kena sebut sama. Bin hak ni sebenarnya bila ditulis jadi nun mati. Nun mati inilah yang masuk ke dalam huruf selepas dia, iaitu mim. Masuk dalam ni. Seolah-olah nun ni tak ada, masuk dalam ni, mim jadi tak ada. Tak bunyi dah nun ni. Au kasayyibim min. Ataupun kita tulis semula. Asalnya lagi ni. Mulai. Asalnya bin. Min. Okay. Dan ditanda dengan sabdu. Kalau kita pecah tanwin ni, katalah dari segi bacaan betul, kita bunyi nun mati. Tapi kita pecah yang segi yang sebutan yang sebenarnya lagi ni kan. Bin jumpa dengan min. Okay. Asal lagi ni au kasayyibin. Bin kalau izhar. Au kasayyibin mina. Bin minas sama. Bin asalnya bin minas sama. Tapi bila jadi temunya jadi hukum idgham ma'al ghunnah, kita kena ubahlah kepada asal. Asalnya izhar lah asalnya. Itu kan. Jadi huruf yang nun mati ni diidghamkan ke dalam selepas dia. Okey, ni kita sedap. Okey, asalnya tak ada sabdu. Okey, asal gitu ya. Okey, yang kedua kita pecah tanwin jadi bin. Lepas tu nun ni dimasukkan ke dalam mim. Soalan gini dah. Ni
kaedah belajarlah. Nun ni soalan dah tukar jadi mim. Sebab dia masuk kan, dia pakai tukar masuk idgham. Bim. Soalan ni mati, ni bagi bawah. Disebabkan dua huruf yang sama ni lah, satu huruf mati, satu huruf ada bagi. Dicampur dua ni dalam kaedah bahasa Arabnya ataupun tajwid, bila dua huruf yang sama, satu mati, satu lagi ada bagi. Bila campur dua tu, dia akan jadi tanda sabdu ataupun tasydid. Tu timbul jadi mim tu ada sabdu. Itu. Bila dua huruf yang sama, bila campur satu mati satu ada bagi, dia akan jadi tasydid. Ya. Ada lagi tak? Tengok ayat yang ke أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فيه ظلمات فيه ظلمات wara'du. Asal dia, dia hukum asal dia izhar lah, kita cuba izhar dulu. Daripada izhar tu lah, bila tengok selepas dia apa dia, okey berubah dah kepada hukum lain. Kita kata dah asal dia tun gini lah. Bagi dua kan. Fihi zulumatun wara'du. Ada salah lagi tak? Betul tak? Ada apa salah lagi tak? Dua-dua dah. Fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Okey. Ya? Betul juga. Kamu sambung-sambung dah ada belakang. Kadang-kadang kita tak apa lacar tajwid ni, kadang-kadang kena perhati lagi, nak baca dengan je lagi, nak perhati lagi, nak sebut lagi. Pada masa yang sama dah kadang-kadang tak ada lah tu. Ataupun soal lagi, bila satu ayat tu panjang, izhar saja. Izhar ni dia tak boleh berhenti lama. Baca dah. Tak ada, nak kena perhati. Ni kita boleh, bila dengung banyak ni kita boleh main lah. Tak ada macam fihi zulumatun. Masa dengung tu kita ada mikir. Kita ada tengok. Wa ra'dun wa barqi. Dia perhati. Kalau dia izhar direct kat, kena cepat. Cepat tapi jangan sampai hilang sifat huruf. Dan gitu. Okey, tengok sini lah. Okey tadi, betul tak? Au kasayyibin minas sama. Okey, ini nama pun dia amat awal jadi kena dengar lah. Tak boleh lah, tak dengar. Tak boleh baca au kasayyibin minas sama. Tak dengar tu. Tak cukup. Au kasayyibin minas sama. Ataupun wara'dun wa barqi. Wara'dun wa barqi. Tak ada dengar. Kena dah dengar. Kita dah mula pada iya dengan wa ni, mana cara baca dia dah. Kita tengok semula. Okey, tengok ayat sini. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala binaa'an sama juga. Okey. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Okey lagi. Wa in kuntum fi raibin masuk tu dalam dengung tu. Fi raibin. Dengung lagi.
Atau asalnya fi raibin mana lagi? Rapat lagi. Lepas tu baru nak rapat. Tu hukum lain. Bila idgham ma'runah rapat selalu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Apa? Fa'tu bi suratin apa? Fa'tu bi suratin min mithli. Dua tepat hukum yang sama. Yang pertama tanwin temu dengan mim, yang kedua nun mati pula temu mim. Hukum yang sama. Fa'tu bi suratin min mithli. Dengung ni dia kena ada lama lah sikit. Kalau belajar tajwid ni tak dengung ni dua harkat. Kena bagi masa dia lah, jangan apa ni gaduh tinggal je. Kalau susah tak cukup lagi. Fa'tu bi suratin min mithli. Tak ada dengung. Fa'tu bi suratin min mithli. Tak ada dengung. Kena bagi ruai ke dia. Hak dia kan. Fa'tu bi suratin min mithli. Okey tak? Dalam kitab ni kita sikit kita ambil. Okey, ni cuma dia bagi contoh je lah. Mana tadi? Okey, sini dah. May yaqul man nasha. Okay. Kalau iya dengan waw kita dengung dan kita sebab dia panggil idgham. Masuk kalau ya masuk dalam ya, sedia dah. Mayya. Jadi dah. Bukan may baru masuk ya tadi. May tu sengih dah masuk ya. Lepas nun man nasya. Ni. Okey. Nun mati ya ni min malin. Nun mati hilang sebab dia masuk dalam min. Macam tadi dah rapat tu. Macam mana? Mimma. Okey, satu lagi. Wow. Macam ya juga. Bila wa dah sampai kita mesti mulut tau. Kita nak sebut wa. Kena mesti mulut dulu wa. Jadi dia sama. Miwa. Bila kita baca ni kita kena perhati selepas tegap pun kita mulut kita tu duduk kayak betul tu. Mayya miwa. Kalau tadi mimmalin. Jadi tak boleh kita tak tahu nak gimana. Jadi kita nak tahu nak gimana. Jadi kita tahulah ke mana nak sebut dia. Nak sebut min malin tak tahu nak gimana. Miam baru masuk mal. Ni tak tahu, kena tengok lepas dia apa dia. Okey ni tanwin kita pergi sebentar lalu lah. Untuk tanwin pula contoh barqi yaj'alu. Maka ada dah. Barqi ya. Ku tu sebentar je. Lepas tu sengih lalu sedia untuk ya. Sengih lalu dan situlah dengunya. Barqi yaj'alu. Kalau nun ni idgham pun sebab apa ni? Nun mati masuk dalam nun juga. Jadi kita tak nampak sangat. Kita mudah nak sebut yauma idzin na'imah. Masuk tu. Okey, ni ada dua tempat. Satu qaulum tanwin jumpa dengan mim. Qaulun. Kita tak sebut dah lah qaulun. Asalnya lun tu LUN, lun ada nun mati lun. Tapi jumpa mim tak ada bunyi nun dah. Masuk mim tu. Qaulum
dan dengung. Qaulun ma'rufun. Jumpa waw pula ni. Jadi dengan ma'ruf juga. Qaulun ma'rufun wa maghfirah. Fuwa. Dan kiaslah barang yang seumpamanya. Dia kata ambil carilah contoh banyaklah. Bagi contoh sikit je. Okey, ni ada sedikit pengecualian berbeza dengan hukum-hukum lain. Hukum-hukum sebelum ni. Izhar, ikhfa, iqlab. Setakat ni 3 tu dah. Ketiga-tiga tu dia ada sebut dalam kitab sama ada dalam satu perkataan ataupun dua perkataan yang berbeza jadi hukum tu. Tapi idgham ma'runah ni untuk dia jadi hukum ni untuk dua perkataan. Maknanya nun mati ataupun tanwin di hujung perkataan pertama. Lepas tu huruf ya ataupun waw ataupun mim ataupun nun berada di depan perkataan yang kedua. Maknanya dua perkataan lah. Akan jadi hukum idgham ma'runah. Tapi dia sebut sini kalau satu perkataan terjadi, ni pelik sikit pada lain. Kalau lain dia sebut belaka sama ada satu perkataan ataupun dua perkataan. Tapi ini dia sebut untuk dua perkataan sahaja. Dan adapun apabila adalah keduanya daripada satu kalimah seperti dunia. Kita baca betul lah kot. Dah cuma nak royak ada kita aja. Dunia, pasal tak? Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia, ya, fid dunya. Tu ini jadi saya ingat. Okey, ad-dunya. Kalau kita tengok hukum idgham ma'al gunnah, tanpa kita tengoklah duduk perkataan sama ke, perkataan lain ke. Kalau ni betul tak idgham ma'al gunnah dah? Sebab nun mati bertemu dengan ya. Tadi kan ada ya, waw, mim, nun. Kalau gitu kan, perkataan ad-dunya ni, dari segi tanda, kalau kita belajar minggu lepas, tanda mesti nun ni tak ada tanda. Sebab dia bukan izhar. Jadi kita baca lagu mana? Rabbana atina fid dunya. Kalau ikut hukum hak tadi dia amal guna. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya. Sebab idgham ma'runah nun tu masuk dalam ya. Kalau ikut hukum tadi. Tapi dia kata kalau satu perkataan tak jadi hukum idgham ma'runah, tapi jadi hukum izhar. Sebab tu kita baca Rabbana atina fid dunya. Dan dia jumpa dalam Al-Quran nun ni ditanda dengan tanda mati. Cuba kita cari dalam Al-Quran. Cari dalam Al-Quran kalau perkataan ad-dunya ditanda mati nun tu. Dan kita belajar dah sebelum ni ada segi tanda bacaan dalam Al-Quran. Kalau nun mati ditanda dengan tanda mati menunjukkan baca dengan izhar. Sebab tu ditanda. Kena cari lagu jumpa. Patut kita baca gitu pun. Fid dunya, dunya. Betul jadi dunya. Dan bila izhar tak ada dengar. Rabbana atina fid dunya. Betul dengar. Fid dunya. Tak. Doa tu pun doa dari Quran dah. Kita cari ayat dia di mana. Kita perhati ada tanda atau tak ada tanda. Lagi? Dia ada dalam Quran ada 4 perkataan yang melibatkan nun mati bertemu dengan huruf idgham ma'runah tapi dibaca dengan izhar. Sebab dari satu perkataan. Satu tadi ad-dunya. Yang kedua bunya, bunyanun. Bunya. Yang ketiga sinwanun. Yang ketiga qinwanun. Tengok. Ada benda ni kita terperhati je sebenarnya lah. Ni. Pengecualian idgham. Maknanya kalau hukum asal idgham sebenarnya tapi dibabkan dalam satu perkataan dalam Al-Quran ada 4 perkataan ni sahaja yang melibatkan
kedudukan dia idgham ma'unah tapi dibaca dengan izhar. Ad-dunya ini qinwa. Kalau hukum idgham ma'unah asal tadi qiwanun. Ni siwanun. Ni satu lagi buyan. Tapi dok semua kali dibaca dengan izhar. Bila izhar jelas tak ada dengung ya. Hak ni jumpa hak ni tak ikut Osmani ni dia dalam kitab Quran Majid ni. Tulis dia tebal ni. Tapi tanda dia betul lah. Cuma kalau dalam Osmani ad-dunya ni dia ada gini sebab dia hamzah wasal. Dan bunyan ni pun ada tanda mati. Ada tanda mati. Jadi dibaca dengan izhar. Qinwanun, sinwanun, bunyanun, ad-dunya. Pernah fikir dah apa? Dia dengar dah. Kalau orang kita baca semua Rabbana atina tu kan. Tak pernah fikir dah apa baca lagu tu. Tu baca Rabbana atina fid dunya. Tak pernah fikir. Dah dengar baca gitu dah. Ni dunia. Nampak nun dia tu ada tanda mati dah. Nun dia ada tanda mati. Kalau kita ngaji tak habis, kita ngaji idgham ma'unah tak masuk hak ni. Tu kita kata silap ni. Jumpa iya gitu. Apa ada tanda dah baca jelas. Tu tak ada habis. Tak ada habis tajuk tadi. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah fi hadhihi dunya hasanah. Lain tu tak ada cari tapi ada lagi 3 perkataan lagi tu sama. Tak habis lagi dah. Maka bagi empat tadi dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Maka tiada harus idghamkan dia. Bahkan wajib izhar. Dan idghamkan dia idgham mutlak. Izhar dia apa? Izhar. Idgham dia tu jadi hukum izhar. Masuk dan tanpa dengung. Tatimmah penutup tajuk ni wajib menzahirkan gunnah pada nun dan mim apabila adalah kedua-duanya bertasydid. Seperti innallah dan annas dan amma dan summun. Apa dia kita panggil ni? Dan dinamakan tiap-tiap daripada kedua-duanya iaitu nun bersabdu dan mim bersabdu tadi huruf gunnah yang musyaddadah. Nun dengan mim tu huruf gunnah dia panggil huruf dengung. Ada tak ada sadu pula. Dia tak sebut sini tapi kita panggil apa nama dia? Sohor dalam nama ni. Dia panggil wajibul gunnah ataupun orang panggil wajibul gunnah pun bagi lain. Wajibul gunnah ataupun wajibul gunnah boleh berlaku. Kalau nun dengan mim bersatu, kena ada dengung juga dia kata. Kena dengung. Kena baca lah. Kalau kita ngaji, kena baca lah. Tanda-tanda yang ada tu. Bila nun dengan mim satu, kena dengung. Hal lain tak dengung, dia dua ni. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna Allah kena ada dengung. Inna Allah qul a'udzu bi rabbin nas bin nas. Nah ada. Qul a'udzu bi rabbin nas. Tak ada dengung lagi. Lama sikit. Qul a'udzu bi rabbin nas. Okey.
amma yatasaalun. Amma. Kalau gaduh tak saya dengung. Amma yatasaalun. Ada dengung. Amma summun bukmun umyun. Summun. Yalah. Bila ni? Ini contoh. Masa kita handuk ni boleh tak apa? Boleh banyak kali dah asal. Okey, perhati sini. Okey, ni semua contoh hal tadi idgham ma'runah. Cuma bezanya kita kena perhati sama ada dia waw ataupun ya. Satu kumpulan. Ataupun nun mim. Bagi dua. Kalau melibatkan nun mati ataupun tanwin bertemu dengan waw ataupun ya, huruf waw ataupun ya tu dia tak letak tanda sabdu ataupun tasydid. Ayyadriba. Ayya. Ingat lagi tak? Minggu lepas dia sebut dia tak letak tanda sabdu sebab kita masuk tu bukan masuk sepenuhnya dalam huruf tu. Kalau ada sabdu kita baca lagu ni. Ayya. Ayyadriba. Ayyadriba. Tapi bila dia tak letak tanwin, kita kena dengar dulu. Ayya tu tak ada sabdu. Ayyadriba. Kalau nun ataupun mim, ni ada tanda sabdu. Ahdan nabadha. Okey ni. Min waliyin. Sebab kaedah baca pun lain, dia beza. Ada sabdu, tak ada sabdu. Kalau min wali ini dia tak sabdu. Kalau kita faham mengikut tanda bacaan, kita akan baca min wali, tak ada ilmu dah. Mengikut tanda bacaan. Jadi kena baca min wali. Kathiran wa yahdi. Mimman mana bala'un min rabbikum an nafsin amilatun nasibah. Sama. Ini sama juga. Ya. Okay, kita masuklah sikit idgham bila gunnah. Tak payah pun ni mudah. Dia dua huruf saja iaitu siapa ingat dah? Gua belajar ayat kecil lagi juga ya. Tajuk ini kita perangai ya ni. Huruf dia dua ya, iaitu lam dengan ra sahaja. Masuk juga tetapi tanpa dengung, beza tanpa dengung. Ini fasal pada menyatakan idgham dengan ketiadaan gunnah. Idgham juga maknanya nun mati atau tanwin masuk juga ke dalam huruf yang selepas dia, tetapi bezanya tak ada gunnah, tak ada dengung. Dan baginya dua huruf iaitu lam dengan ra. Maka apabila berjumpa nun yang mati atau tanwin dengan lam atau ra dengan syarat yang tersebut pada idgham ma'al gunnah, nescaya wajib idgham serta ketiadaan gunnah dengan ijma' sekalian qurra. Ijma' semua qurra, semua ahli Quran lah qurra ni. Macam yang saya sebut sebelum sama-sama dah, kaedah hukum tajwid ini dia sama ya semua qiraat. Bukan kata kawin baca qiraat lain ni sebab tu kawin tak tengok situ. Ada mana semua dia hukum asas ya satu ulama. Qiraat ni dia beza tempat lain. Ada beza tempat lain macam dalam Al-Fatihah. Maliki yaumiddin kita baca kan. Jadi ada qiraat lain baca Maliki yaumiddin. Dia tak konsep tempat hukum-hukum tajwid. Dia tak konsep. Macam yang siratal ladzina an'amta alaihim. Ada qiraat lain baca sa tu dibaca dengan sin. Sira. Ada juga dibaca dengan za. Siratal ladzina an'amta alaihim.
Macam-macam lah. Ada alaihim, ada alaihum, alaihimu ada juga. Siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maknanya kiraan ni dia beza tepat yang tidak melibatkan tajwid. Lepas tu kita kalau kita kecek kita mengaji tadi, orang yang baca tak ada dengar kita tegur. Dia kata kau tak ada dengar sini kau baca kiraan lain, dia nak pusing kan. Tak konsep pun. Tak konsep tempat tajwid. Misal nun mati seperti mir rabbihim. Mir rabbihim. Ni tulisan dia ni tak ikut Osmani ni. Lagu mana kalau Osmani ya? Kita kata kita kurang perhati. Kalau Osmani dia tertulis nun mati dia tak tanda dengan bulat atas. Tak ada. Kalau Osmani dia lagi dia. Tak muat. Okey, mi rob ihim. Okey, bila hukum gini idgham ni kita tahu dah nun mati hanya ditanda dengan mati lagu ni. Hanya ditanda dengan lagu ni bila keadaan dia izhar sahaja. Jadi bila kita baca ni hancurkan ra idgham bila gunnah. Jadi tak ada tanda. Tak ada tanda. Cuma beza sininya ra yang asalnya tak ada satu diletak satu. Sebab nun hak ni dia masuk dalam ra tu. Masuk dalam tu. Jadi kita baca mir rabbihim. Kita tak baca dah min rabbihim, min ra tak bunyi dah. Mir rabbihim. Ataupun ni min ladunka. Tak ada tanda. Tak ada tanda. Okay, sudah. Kira pengenalan untuk itu bila guna. Habis dengan bila guna, habis dah aku 5. Habis yang sini yang kita nak mengaji kemah lain tu. Lain tu kira dah. Yang ni kita boleh tahu yang ni. Tahu betul sedikit. Nak kemah pula, kena nak dua pula. Gitu. Kaedah dia. Daripada kaedah kita ngaji ni kita ngadak kan. Terima pula. Itu kita. Dia bukan teori saja. Kalau baca buku saja terjadi. Jadi sekat itu dulu, moga kita dapat sedikit ilmu perkongsian ni, dapat ilmu untuk kita perkembangkan bacaan kita, insyaAllah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.